Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Telah datang kata Allah kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang fajir, dan juga kepada orang-orang munafik itu akan suatu kematian. Lalu mereka berkata kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, kembalikan kami ke dunia Ya Allah, untuk kami beramal dengan amalan yang salih, kerana kami banyak meninggalkan amalan-amalan yang salih sewaktu kami hidup di atas muka bumi dahulu, wahai Allah. Lalu berkata Allah kepada mereka, hei manusia, sekali-kali kamu tidak akan dapat dikembalikan ke dunia. Walaupun kamu merayu, walaupun kamu berkata mohon apa juga kepada aku, pasti kamu tidak akan dapat kembali balik ke atas muka bumi seperti mana hidup dahulu. Kerana apa? Kerana di hadapan kamu sekarang kamu lihat, inilah tempat yang kamu berada pada malam ini, yakni malam pertama di alam kubur, di alam barzakh. Sehingga bila kamu berada di sini, sehinggalah pada hari kebangkitan, yakni hari mahsyar, hari akhirat kelak. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat yang ke-100. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah pada malam ini. Kita dapat bertemu sekali lagi dalam majlis perkongsian ilmu menggunakan kitab petunjuk nabawi bagi hati. Pada malam ini kita menyambung balik, iaitu perkara yang disebut tentang rahsia musibah yang Allah turunkan kepada kita semua. Jadi malam ni kita masuk perkara yang ke-9, ke-8. Mengapa musibah itu Allah timpakan kepada hamba. Di bawah tajuk yang atas sikit, iaitu
perkara yang kedua sebelum sampai perkara yang ketiga nanti. Perkara yang kedua iaitu musibah tidak semestinya pembalasan ataupun penghinaan. Dan di bawahnya ada 11 perkara. Malam ni kita masuk yang ke-8 pula. Musibah tidak semestinya pembalasan ataupun penghinaan. Dan yang ke-8 ini kata tuan kitab yang disusun, kita boleh rujuk muka surat yang ke-24. Yang ke-8, musibah yang Allah timpakan kepada hamba-Nya, supaya apa dia, kata tuan kitab ini, maka tiada cenderung kepada dunia. Hikmah di antara Allah turunkan musibah yang ke-8 ini supaya manusia tidak berat hati mereka kepada cinta dunia. Mereka tidak lekat hati mereka dengan dunia. Kita dah dengar hadis yang selalu juga saya sebut, iaitu penyakit yang Allah timpakan ke atas umat akhir zaman, wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahna. Kata Nabi, di akhir zaman ini umat aku ditimpa penyakit, iaitu penyakit wahan. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, wal mal wahnu ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa dia wahan itu ya Rasulullah? Nabi pun jelaskan, al wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah penyakit cinta dunia dan benci pada mati. Ni, bila mana kita jarang sangat ditimpa sakit ni, tu yang kadang sakit ni yang disebut tadi musibah ni ada 3 yang saya dah sebut. Yang pertama musibatul jaza, musibah balasan. Yang kedua disebut sebagai musibatul bala, musibah ujian. Yang ketiga musibatul tarbiyah, musibah nak mendidik umat manusia. Kita agak-agak di mana tempat? Harap-harap bukan yang pertama, bukan musibatul jaza. Jaza ni dia balasan bagi puak-puak kafir, munafik dan sebagainya. Harap-harap biarlah dia menjadi musibatul bala ataupun musibatul tarbiyah. Bila mana tadi Allah timpakan kita sakit, sebenarnya Allah nak angkat darjat. Dan bila mana juga tadi ditimpa sakit supaya hati kita ni tak cenderung pada dunia, sebab kita lupa Allah. Tak sakit-sakit ni bahaya tuan-tuan. Kita tengok je lah Fir'aun, tak pernah langsung sakit semua hidup. Dia tak ada doktor peribadi, gatal telinga pun tidak, resedungan lagi tak, gatal bulu ketiak pun tidak. Fir'aun ni, tu nak cerita dia. Dia tak ada nama sakit tu. Nikmat, tetapi disebut lagi marhum Ustaz Fadino waktu mengaji dengan Ustaz Datuk Fadino dulu di Surau Ar-Rahman. Surau Ar-Rahman ni surau dekat bukan surau, Masjid Ar-Rahman ni dekat Universiti Malaya. Tiap-tiap bulan memang ada kuliah bulanan. Saya rajin dengan Ustaz Fadino dulu masa arwah. Dia menyatakan bahawa ada 2 bahasa. Kalau kita kata ni'mah, an'amana, maknanya Allah beri kepada kami ni nikmat. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam. Segala pujian bagi Tuhan yang mengurniakan kepada kami iaitu nikmat Islam. Ni'mah, nun ain mim ta marbutah, ni'mah. Satu lagi nikmah. Kata Ustaz Fadino, ingat arwah, dia dapat nikmah ni, dia kufur pada Allah. Tapi kalau ni'mah ain, maka dia dapat nikmat daripada Allah, dia syukur kepada Allah. Itu perbezaan. Dan bila Fir'aun ni, dia dapat macam-macam nikmat daripada Allah, tapi dia kufur, bahkan semakin ketara kufurnya kepada Tuhan. Lalu istilah tauhid menyebut itu adalah suatu istidraj. Dia dapat macam-macam kurniaan anugerah daripada Allah Azza wa Jal. Oh, lagi kuat tuan-tuan, bengking lawan Tuhan, derhaka pada Allah, sampai terpancul daripada mulut, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Udah mengaku Tuhan, weh,
Manusia boleh mengaku Tuhan. Allah, bayangkan hebat orang yang boleh mengaku Tuhan tak sedar diri, tapi akhirnya 500 tahun hidup. Mana ada orang hari ni boleh 500 tahun. 94 tu pun olehlah tuan-tuan, tak tahulah berapa hari lagi. Nak sebut 500 tahun lagi lawan Tuhan, lagi lawan Tuhan. Akhirnya dia pun mati tenggelam, dan mati ditenggelam oleh air laut, mati dalam keadaan hina. Ini musibatul jaza. Ini balasan. Allah bagi balasan. Kenapa? Kerana sombong, takabur, mengaku diri Tuhan. Tu yang kita hati-hati. Mulut ni nak sebut macam-macam ni, Allah, diri saya, kita semualah. Dalam hadis qudsi menyatakan al-kibriya'u ridai. Al-kibriya'u ni takabur, sombong ni, kata Tuhan dalam hadis qudsi, iaitu selendang aku, kata Allah. Jangan ambil selendang Allah. Takabur ni Allah aja. Kita tak boleh takabur. Allah takabur layak dengan sifat. Dia tak perlu pertolongan daripada makhluk. Wahda apa dia sebut? Wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu binafsih. Binafsih, berdiri dengan sendiri. Tak ada yang perlunya dia ambil pertolongan daripada mana-mana makhluk, kecuali dia yang mencipta malaikat. Itu pun malaikat akhirnya mati. Tiupan sangkakala pertama, yang pertama seluruh manusia mati, tak ada yang hidup. Tak ada yang hidup. Yang kedua, seluruh malaikat Allah mati, termasuk malakul maut. Bila dah makhluk Allah semua dah mati, maka Allah tanya kepada malaikat maut, "Maya baqa?" Ada lagi tak baki? Siapa lagi yang tak mati? Habislah Tuhan, tinggal aku je lagi. Lalu Allah matikan malakul maut. Seluruh malaikat mati. Yang ketiga, seluruh jin, tak ada yang hidup, mati waktu sangkakala pertama ditiup. Yang keempat, seluruh iblis dan syaitan mati juga. Mati juga. Iblis dan syaitan dia tak ada yang Islam, tapi jin dia ada Islam, dia ada kafir. Maka seluruh dia syaitan dan iblis pun mati. Yang kelima ialah seluruh binatang-binatang makhluk yang bernyawa mati semua. Akhirnya tinggal balik yang dikatakan Allah wahdah, Allah yang esa, Allah yang balik macam seperti mana asal sebelum Allah cipta apa-apa makhluk termasuk alam ni. Sebab kita tak boleh nak kata Tuhan ada permulaan, mana boleh. Sebab itu dia kata qidam baqa', sedia ada dan kekal. Bila kekal tu kita semua makhluk mati, Allah tinggal. Jangan kata ada lagi selain daripada Allah yang berkuasa, tak ada dah. Tinggal Allah yang berkuasa. Ini yang kita ambil tauhid. Yang kita kata tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wal sifat. Ngaji balik cerita tentang ketuhanan. Artinya Fir'aun tak kekal, dia makhluk, maka makhluk yang fana. Jangan kita sombong. Dia orang yang balik tadi, Nabi kata cinta dunia, mereka tak ingat mati. Bila cinta dunia tak ingat mati, kita tak nak hati cenderung sampai tak ingat akhirat. Ni bila sakit ni, hikmah dia supaya apa dia? Musibah tadi yang menimpa ke atas diri seseorang, supaya dia rasa bahawa sakit ni datang daripada Allah. Kalau tidak, nanti dia rasa tak sakit ni, hebat pula aku ni. Mungkin boleh kata aku ni bawah sikit pada Tuhan. Sudah, lagi haru. Takut ada dalam hati jiwa sekelumit pun jadi dah. Jangan tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Yang dikatakan syirik khafi ni dalaman, kita tak nampak. Kalau syirik jali tu jelas. Syirik khafi ni menyengutukan Allah dalaman hati kita ni. Kita rasa ujub, kita rasa riak dengan sesuatu. Ini boleh jadi syirik khafi, syirik dalaman, yang kata riak ni. Sebab itu Nabi kata sikit saja riak, yasirru riak syirk. Maknanya sikit je riak, ringannya sikit je riak, yasirru riak asyirk.
maka sudah jatuh syirik pada diri seseorang. Na'udzubillah min zalik. Allah, jenuh tuan-tuan nak kawal sifat riak ni. Ya Allah, Imam Ghazali pecah pula riak ada 5 jenis. Oh tuan-tuan, mengaji tasawuf pula lagi. Pecahan riak, dia ada riak pada tubuh badan. Ada orang yang riak pada tubuh badan, bodybuilder. Ada orang yang tengok macam mana dia yang bina badan, itu riak pada tubuh. Tak ada ke riak pada tubuh badan? Ada. Dia tunjuk body dia, stomach dia penuh, berapa dia punya, 6 ketui ke 8 ketui ke gitu, ketui pun. Jadi itu yang kedua, ada riak pada pakaian. Ada hak riak pada tubuh badan. Perempuan pun dia juga cutting kan, gini daripada atas sampai ke bawah tu. Pakaian pun gitu juga, riak pada pakaian, baju, kain dia gitu gini, boleh jadi riak. Takut. Yang ketiga, selain daripada riak pada tubuh badan pakaian, riak pada percakapan. Ada riak pada percakapan. Ada orang setengah dia tak boleh dapat mic. Kalau dapat mikrofon ni, kalau dapat bercakap, orang lain tak boleh bercakap dah. Mau 2 jam apa hidup, kecuali pendakwah, tuan guru, penceramah, ustaz-ustaz. Sebab dia memang kena pakai mic ni, kena bercakap lah tuan-tuan, nak menyampaikan ilmu ni. Kadang-kadang kita ni satu majlis tu, kalau dapat kita bercakap 2 jam, ustaz tak bercakap lagi, pengurusi 2 jam. Yang tu haru. Ada juga penerima tokoh Ma'had Hijrah Maulid Nabi pun kan, disuruh bercakap. Tapi kita ingat ulama negeri kita negeri Perak, Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, pada waktu dia mendapat tokoh Ma'had Hijrah yang pertama peringkat kebangsaan tahun 1986. Saya masa tu dia darjah 6, kecil lagi lah. Masa tu Tun Cik Dad jadi Perdana Menteri di Pusat Islam. Pertama kali dia anugerahkan, ada majlis dia anugerah tokoh Ma'had Hijrah peringkat pertama kebangsaan. Panggil Syekh Idris Al-Marbawi, penerima tokoh Ma'had Hijrah pertama. Meninggal 1987, setahun selepas dia menerima tokoh Idris Al-Marbawi. Waktu dia dapat tokoh tu, MC, pengurusi majlis, mengumumkanlah Syekh Marbawi sebagai pemenang ataupun penerima tokoh Ma'had Hijrah. Dan mintalah sikit Syekh Marbawi ni bercakap. Syekh Marbawi ni pun peganglah mikrofon macam ni. Dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas balik apa yang MC suruh tadi, kalam qalil ya Syah. Dia jawab apa dia? Ma'araftu syai'an, aku tak tahu apa-apa dia, wahai pengerusi majlis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang hebat ilmunya tu, yang kata kitab Bahrul Mazi 22 jilid yang dia karang tu. Tuan-tuan tengok himpunan mukhtasar ulama negeri Perak Kuala, daripada Lubuk Merbau, itu Al-Marbawi. Tuan-tuan pun boleh letak macam Cikgu Rosli, boleh letak. Katalah Cikgu Rosli nama dia Muhammad Rosli Al-Gopeni. Itu contoh. Orang Gopeng Al-Gopeni, jangan Copenhagen ni. Itu jauh benar. Copenhagen tuan-tuan, di Denmark tu. Nak sebut tapi Copenhagen tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sampai, saya dah sampai dah. Oh hebat. Copenhagen tuan-tuan, orang Islam dia ramai. Kalau tengok airport dia, yang pakai niqab, yang pakai jubah, orang perempuan muslimat ramai. Kalau betul Copenhagen lah, yang ni Copenhagen. Tu dia ada Copenhagen lagi. Sana itu Copenhagen. Saya pergi tengok, memang Islam di Copenhagen di Denmark, masya-Allah. Ya, lebih kurang 1 juta juga Islam yang ada di Denmark, Copenhagen. Baik. Kalau kata kita nak letak nama kita punya keturunan, tentu kalau Dr. Zulkifli Al-Bakri daripada Abu Bakar kan, Bakar Al-Bakri, turunan daripada macam contoh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Al-Qarni itu nama tempat di selatan Saudi Arabia, tempat lahir dia, maka disebut Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Itu dia punya, sama ada nama tempat ataupun nama keturunan dia. Boleh nak letak, boleh.
Kalau katakan kita daripada Kelang, umpama Kelang Selangor, Muhammad Yusuf Al-Kelani, bila musibah tadi disebut tadi, supaya tidak cenderung kepada dunia. Baik, keterangan bawah tu kata tuan kitab, sekiranya dunia ini tidak ada sebarang musibah, maka sudah tentu manusia akan lebih suka dan cenderung kepada dunia dan sekaligus lupa kepada akhirat. Nampak? Betul dah tu. Kalau tak ada musibah ni, hati manusia cenderung dunia je dia ingat. Dia tak ada kuasa yang lebih hebat daripada dia. Tu yang kata kita sakit gigi cukup dah. Tu saya kata sakit apa, sakit gigi. Oh tuan-tuan, tak tahan sakit gigi ni. Betul-betul kalau tak makan ubat tahan sakit, ya Allah, tak cabut, berdenyut tu ngap-ngap. Rasa nak menumbuk je, jangan bising anak-anak. Betul, campak keluar tingkap je. Tu kalau kata sakit gigi, bukan kata sakit gigi je. Kita dah kalah dah. Kita tahu kita ni tak sempurna. Sebab itu sebut wa kanal insanu dha'ifa. Manusia ni kata Allah dhaif, maknanya lemah. Sebab kita perlu bergantung kepada Allah Ta'ala. Tak boleh manusia ni kata aku ni tak hebat dia. Tak boleh. Kita la hawla wa la quwwata illa billah. Haulahu, maknanya tiada Tuhan, wala hawla wala quwwata illa billah, maknanya tidak ada daya dan usaha melainkan Allah. Apapun kita ni Allah yang tentu. Kan saya sebut dah cerita bagaimana Siti Sarah berhadapan dengan Raja Faraina Mesir. Dia Faraina ni gelaran Ramses I, Ramses II. Jadi antara Raja Zalim ni di Mesir, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah berhadapan dengan Raja yang zalim. Bukan lagi kata zalim je, mengenyam, mengelenyor semua dia. Ketika mana sampai di situ, maka bendahara maklumkan kepada raja ada seorang lelaki, seorang perempuan tiba di depanku. Jadi bendahara pun ceritalah perempuan tu lawa. Oh lawa, cantik, cun melecun, petih gebu itu saja. Siti Sarah memang lawa. Lawa ibu-ibu sekalian. Memang cukup cun, mengiut macam tu lah, cun melecun. Jadi bila mana raja jenis merenyam tadi, dia kata bendahara ni ada perempuan lawa datang dengan seorang lelaki. Kata tuanku minta datang ke istana. Gitulah lebih kurang. Datang ke istana. Hak yang lelaki jangan bagi datang, aku nak tengok perempuan tu. Baik. Nabi Ibrahim ni cerdik. Nampak sifat seorang Rasul kan, sifat wajib dia antara fatanah, cerdik. Kata Nabi Ibrahim, ni tipu dalam Islam ni boleh sebab ada sebab tertentu. Maka bila raja tanya nanti, wahai darling, darling jangan cakap you ni sebagai isteri I, you cakap saudara perempuan I. Kalau you kata you ni bini I, pasti dia akan bunuh you, dia akan bunuh I untuk dapatkan you nanti. Jadi tipu yang muslihat yang diharuskan pada waktu itu. Kan Nabi kata la yakdzib salasah Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menipu melainkan 3 tempat. Satu, disebabkan Nabi Ibrahim dijemput untuk majlis perasmian patung berhala yang baru dibuat. Tuhan dibuat kemudian disembah, ada majlis pula. Yang kedua, Nabi Ibrahim tipu bila mana dia musnahkan patung-patung berhala. Dia kata yang roboh ni bukan aku tu, apa dia patung yang besar yang roboh, kan Tuhan kamu. Kalau kamu sembahkan dia ada kuasa, maka kamu tanya Tuhan kamu yang besar. Dia lah yang musnahkan Tuhan-Tuhan kecil. Menipu tak? Menipu. Sedangkan Nabi Ibrahim yang musnahkan. Yang ketiga ni, Nabi Ibrahim tipu waktu berhadapan dengan Raja Faraina Mesir, Raja Mesir. Maka Siti Sarah kata, okey abang, I akan cakap, I bukan seorang isteri pada you, tapi I saudara perempuan pada you. Okey, sampai-sampai yang kata Raja Faraina tadi, gelaran Raja Zalim ni, dia pun nak nyentuh, nak pegang Siti Sarah. Tengoklah wah putih kebu, Allah, ni aja. Bila mana dia nak pegang, tiba-tiba tangan dia kaku, tak boleh bergerak. Balik tadi, wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan usaha. Maknanya
Tangan ni jangan main. Kalau Allah takdir tak bergerak, tak gerak tangan. Kalau kata takdir kaki tak boleh langkah, tak boleh langkah kaki. Raja ni tiba-tiba tak boleh gerak tangan dia waktu dia nak pegang Siti Sarah. Allah haramkan memegang tubuh jasad isteri-isteri para Nabi Allah dan Rasul Allah. Jangan main. Sucinya mereka ummahatul mukminin, isteri Nabi SAW. Mana ada setelah Nabi wafat isteri Nabi yang dinikahi oleh sahabat-sahabat? Tak ada. Aisyah sampai ke sudah meninggal Aisyah, Nabi meninggal dulu daripada Aisyah, wafat dulu, maka Aisyah kemudian. Aisyah tak dinikahi oleh sahabat yang lain. Mana ada? Baik Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah, Salamah, Juwairiyah, Sofiyah binti Huyai, Maimunah binti Al-Haris, Maria Saudah binti Zam'ah, Hafsah binti Umar Al-Khattab. 12 isteri Nabi. Tak ada seorang pun yang Nabi bila wafat dinikahi oleh sahabat. Suci. Tubuh badan Nabi, tubuh badan isteri Nabi Allah Ibrahim yang disebut tadi Siti Sarah, tak dipegang, tak boleh disentuh. Kali pertama nak pegang tak boleh, Allah kakukan sebentar. Dia minta, mulut boleh cakap lagi, rayu kepada Siti Sarah supaya minta balik, ya Allah, tangan aku boleh bergerak, mintalah wahai tolonglah Siti Sarah pada Tuhan kamu. Lalu Siti Sarah pun mohon, elok balik boleh bergerak. Tak serit lagi tuan-tuan, dia nak pegang lagi sekali. Jangan menampak jenis orang ni, dia nak pegang lagi. Kali ni diriwayatkan lebih teruk daripada yang pertama dia punya keadaan. Yang ni dia rayu lagi, barulah dia serit. Dia tak mau pegang dah, dia tak nak dah cuba-cuba nak pegang tangan ataupun tubuh badan Siti Sarah. Dia kata pada bendahara, yang kamu bawa pada aku ni bukan perempuan tapi syaitan. Dia yang syaitan sebenarnya, bukan kata Siti Sarah. Nak ceritanya ya tadi, kalau Allah tak izin tak boleh tuan-tuan. Tu yang kata Allah kita tempat bergantung, Allah tempat kita minta pertolongan. Allahus Samad, Allah tempat kita mohon pertolongan. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah, kamu pelihara Allah, maka kata Nabi, Allah akan pelihara kamu. Itu je. In tansurullaha yansurkum. Kamu tolong Allah, makna tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Jadi artinya yang disebutkan tadi, jangan kita bersalahan. Maksud pada diri kita ni, fitrahnya kita ni makhluk, macam mana hebat pun tetap makhluk fana. Kita dicipta, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan adanya musibah tersebut akan menyedarkannya daripada kealpaan dan sekaligus akan mendorong untuknya beramal bagi faedah negeri yang tidak ada musibah dan ujian lagi. Jadi bila mana ada musibah tadi, dia sedarkan kita daripada kita ni alpa, lalai dan cuak. Macam tadi ayat muqaddimah saya baca tadi, lalai, cuai, mengaku ni sampai peringkat qala rabbi, kata Allah, mereka kata rabbi, wahai Tuhanku, irji'un, kembalikan kami ya Allah, hidup dulu di dunia, kami nak balik ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya kami dapat beramal daripada apa yang telah kami tinggal waktu hidup dulu di dunia. Kami cuai. Orang pergi kuliah maghrib, kami tak pergi kuliah maghrib. Orang mayang jemaah, kami tak mayang jemaah. Orang baca Quran, kami buat nohin. Kami tak peduli dengan Quran. Allah. Nampak baru ni Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man bagi tahu dalam ucapan dia 3 benda yang kita nak kena buat hari-hari. Yang pertama, jangan lupa Quran, baca. Tiap-tiap hari Quran mesti baca. Disebut dalam hadis, masalul mu'minin yaqra'ul Quran wa masalu utrujah. Orang yang beriman, perbandingan kata Rasulullah, seumpama buah limau yang rasanya manis dan baunya ada. Limau dia ada bau, dia ada rasa manis. Ini orang yang beriman yang baca Quran. Tetapi kata Nabi, apa kata Nabi? Wa masalu
la yaqra'ul Quran. Perbandingan pula orang yang beriman tapi dia tidak membaca Quran. Wa masalu tamrah, seumpama biji kurma ataupun buah tamar yang boleh rasa manis tapi tidak mengeluarkan bau. Tak ada perfume. Kita pergi cari perfume, perisa buah tamar. Jangan buat hal tuan-tuan. Nak kiamat ke apa keadaan ni? Itu tak ada. Yang ada limau, lemon. Lemon, limau mesti ada bau. Memang sedap bau. Kita petua orang tua dulu bila naik bas ke naik flight ke apa, kalau tak tahan nak muntah, kita dia picit kulit limau tu, dia ada mengeluarkan macam ada ni kan, macam ada air tu. Itu kita sedut, ya, kita cium bau, insya-Allah hilang daripada lawyer nak muntah. Itu petua orang tua, tapi memang betul amal. Dia ada bau. Jadi limau ni ada bau, tamar tak ada bau. Orang yang hari-hari baca Quran, selalu saya sebut, baca Yasin selepas subuh. Bukan lama tuan-tuan, agak-agak berapa lama kita baca Yasin, surah yang ke-36, 83 ayat. Ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, berapa minit agak-agak? Berapa minit? Ada yang nak jawab, ada rasa-rasa nak jawab. Mungkin kita tak tengok masa jam, time. Tuan-tuan, 10 minit je 83 ayat dengan kadar bacaan yang tidaklah lambat dan tidak terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 6 harakat. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Macam tu kadar bacaan, tak laju, tak cepat, tak lambat. 10 minit khalas. Percayalah, 10 minit selesai. Baik, sebelum tidur ada hadis dia. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Berapa minit agak tuan? 4 minit. 4 minit aja selesai. Berapa ayat? 30 ayat. Hadis juga menyebut tentang amalan membaca surah Sajadah sebelum tidur, 30 ayat. Sama, 4 minit selesai. Baik, sebelum tidur boleh lagi surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56. Berapa ayat? 96 ayat. Panjang lagi daripada surah Yasin. Sebab Waqi'ah ni dia pendek-pendek. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Berapa minit? 7 minit. Tak sampai 10 minit surah Waqi'ah. Ini saja nak motivasi kita ni tuan-tuan malam ni. Bayangkan Waqi'ah 7 minit, surah Al-Mulk 4 minit, Sajadah 4 minit, Yasin panjang sikit, lama sikit pun 10 minit. Campur 10, campur 4, campur 7, lebih kurang setengah jam boleh habis 4 surah. Tu yang kita hari ni tak boleh baca tuan. Berat tak? Berat. Sebab ni hati cenderung dengan dunia. Tapi itulah besok bila kita dah meninggal, sibuklah orang baca Yasin untuk kita. Padahal masa kita hidup tak pernah pun nak baca Yasin. Jarang-jarang sangat nak baca Yasin lepas subuh ataupun sebelum tidur. Elok selepas subuh lah. Jadi kerana itu tiap-tiap hari kalau kita ambil nasihat almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus, katanya ya, kurang-kurang sehari jangan kurang baca 100 ayat. Jangan kurang 100 ayat setiap hari. Yasin 83. Apa dia, surah Al-Mulk 30. Pun kira kata dah 110. Jadilah kalau kira malas lah tu. Yasin 83 ayat, surah Al-Mulk sebelum tidur 30. Sebelum tidur surah Al-Mulk, selepas tidur Yasin. Pun dah 110. Tapi nak hari-hari lah. Ulang. Itu kurang-kurang 100 ayat tiap-tiap hari. Yang kedua, kata Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, jangan lupa sedekah tiap-tiap hari. Ini tuan-tuan, sedekah harta yang kita ada. Jangan tunggu seminggu sekali Jumaat. Sekarang ni macam-macam kaedah kita nak buat sumbangan, infak, wakaf, sedekah. Boleh guna QR Pay.
Hari ni Maybank Islamic ada buat QRP, kita boleh scan aja. Kemudian type jumlah berapa, RM10, RM50, wakaf. Selesai tuan-tuan. Boleh scan. Dia ada kod kan, QR kod. Oh, hari ni macam-macam kaedah. Tabung masjid surau tu satulah. Memang kita kata dah itu antaranya. Hari-hari kalau boleh. Kalau tak boleh, kita niat yang ni patut aku beri semalam, tapi aku tak dapat nak cari, orang susah, jadi aku qada hari ni, bayar untuk yang semalam yang kemarin umpama. Itu antara juga. Dan yang ketiga, kata Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, nasihat supaya hari-hari ni jangan lupa bangun tahajud qiyamul lail. Buat hari-hari. Ini yang disebut tadi. Takut bila tak buat ni, kita esok bila dah dicabut nyawa oleh Allah malaikat maut, minta la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Allah kata kalla, tidak, tak akan kamu dapat kembali ke dunia, kata Allah. Kamu rayulah macam mana pun. Sedangkan malam ni, ingat, kamu berada di alam barzakh pada malam yang pertama. Bayangkan macam mana tuan. Bagi orang yang ada amalan, maksud dia persiapan, mereka ni tak lalai. Sewaktu mereka hidup, mereka ni bahagia. Banyak manfaat yang baik mereka dapat di akhirat nanti. Baik, itu yang ke-8. Ertinya orang yang ditimpa musibah ni, dia insya-Allah tak lupa akhirat. Itu hikmah dia. Bagi sakit, bagi apa, di antara supaya dia ingat akhirat banyak. Mungkin ada orang yang ditimpa musibah sampai koma berapa bulan, 6 bulan, tak sedar. Sedar-sedar isteri beritahu, abang dah 6 bulan koma. Ni baru sedar. Isteri pun beritahu, dah lah bang, janganlah sampai tak semayang lagi dah, janganlah sampai tak pergi masjid. Dulu dah ayang bagi tahu abang, pergilah masjid, pergilah berjemaah, pergilah baca Quran gitu. Abang tak peduli. Ni Allah dah bagi peringatan pada abang. Ada tak tuan-tuan ibu-ibu yang mengingatkan suami kadang macam tu? Dah lah bang, abang tak sedar ke abang, yang 6 bulan ni abang terlantar di hospital ni bang. Dulu saya dah bagi tahu pada abang macam-macam dah bang, tapi abang nampak buat tak reti je, buat tak heran je, ada aku kisah. Cuma suami ni tidaklah sampai mengamuk bila mana azan berkumandang, tak sampai macam tu. Setengah orang ada. Tapi cerita ni betul ke tidak, wallahu alam. Kita pernah dengar dulu, berapa puluh tahun dululah. Ada cerita di utara negara kita, negeri di sebelah utara. Bila mana suami nak pergi masjid, isteri nak pergi pasar malam. Jadi macam tarik tali. Suami nak pergi masjid macam biasa, berjemaah, kemudian ada majlis ilmu. Isteri nak pergi pasar malam. Bang, jom lagi pasar malam. Nak beli yang itu, nak beli ini, bawang, nak beli ikan bilik, nak beli cabai, aku ada petai, beli petai. Kan? Kemudian carilah sikit daging ayam lauk, nak masak ni besok ke apa. Yang kata suami, nantilah abang nak pergi mayang dulu, jemaah gitu gini apa semua. Nak kuliah. Nantilah dulu, duduk nanti-nanti. Yang isteri, jom lah bang pergi pasar malam. Duk tarik tali pasar malam masjid, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus azan waktu itu. Kata si isteri, tu dah menyalak pergi. Oi, isteri guna bahasa menyalak. Azan tu dia kata menyalak. Menyalak ni apa? Dok anjing. Tu dah menyalak pergi. Marah lebih ni tadi sebab suami tak nak pergi pasar malam. Oi, bengking mini ni. Tak nak pergi pasar malam, tu dah menyalak. Ibu-ibu sekalian, katanya wallahu alam sejauh mana kebenaran, tiba-tiba berubah si isteri tadi. Dah mula suara tak macam orang, dah macam dok juga. Apa yang dikata menyalak tu dia pula dapat. Katanya tak keluar rumah, berbulan-bulan duduk dia kurung dalam rumah sebab dah bertukar jadi seumpama anjing jadian. Wallahu alam sejauh mana kebenaran betul ke tidak. Akhirnya katanya mati perempuan tu. Ini yang kita takut ni. Jangan buat seumpama, buat perumpamaan, analogi macam kita tak mau, kita tak nak. Jangan cakap macam tu. Jangan duk perli-perli tu dah menyalak.
ini bukan menyalak lah, ini azan syariat. Bukan boleh duk mulut ni macam tu, duk capoi mulut tu. Yang kata mulut tak ada insurans ni. Azan tu dia boleh kata macam menyalak anjing. Allah, na'udzubillah min zalik. Jangan sekali-kali kita samakan azan dengan menyalak anjing. Tu yang kata suami tak nak sembahyang, dia tak sembahyang tapi jangan. Siapa kata sembahyang ni wajib? Na'udzubillah min zalik. Sampai macam tu kot lah, manalah tahu. Kok ada jenis yang laki jenis macam ni. Siapa kata sembahyang wajib? Kan Nabi dah tak ada, habislah sembahyang. Boy, na'udzubillah min zalik. Ini akidahnya sudah tergelincir. Ini nak kena mengucap balik taubat nasuha. Dia tak sembahyang, fasik. Tapi kalau menafikan hukum sembahyang, kafir. Sama juga dengan zakat. Kan zakat ni waktu zaman Rasulullah, dah wafat dah Rasulullah, tak wajib zakat. Tu yang Sayyidina Abu Bakar khalifah pertama memerangi golongan riddah, golongan murtad, sebab mereka menafikan hukum zakat pada waktu itu. Tak bayar zakat, fasik. Buat tahu je, duit berjuta tak bayar. Dah 10 tahun tak bayar zakat, fasik, dosa besar. Tapi dia tak menafikan hukum zakat, cuma dia tak bayar zakat. Kalau dia menafi, yang ni. Siapa kata haji wajib? Siapa kata zakat wajib? Siapa kata puasa wajib? Yang tu menafikan hukum daripada Allah, Quran. Sebab itu Quran ni satu huruf kita tolak, habis. Macam matematik, 5 tolak 1 4. Tapi dalam Islam matematiknya 5 tolak 1 kosong. Rukun Islam ada 5, 1 tak buat, habis. Semayang 5 waktu, 1 tak buat, 4 buat, habis. Nampak? Dia lain dengan matematik dunia. Tu yang kita tadi bila renung-menungkan, jangan sekali-kali menafikan hukum Allah. Satu huruf kita tolak daripada 323,760 huruf yang ada. Kita tolak satu, jadi 323,759 huruf. Satu huruf kita tolak, menafikan daripada huruf Al-Quran. Satu huruf, bukan 10, bukan 1000. Habis akidah. Auzubillah min zalik. Yang kata Islam ni, tu yang hari ni orang tak heran dah, hari ni orang tak peduli dah dengan Quran. Dan 3 tadi, bangun qiyamul lail. Insya-Allah 3 benda ni amalkan hari-hari, kata Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Insya-Allah dipelihara iman kita. Insya-Allah mati kita mati sedap. Mati sedap ni mati husnul khatimah, mudah-mudahan tuan-tuan. Itu yang ke-8. Baik, yang ke-9. Boleh ikut habis yang ke-9. Apa di antara hikmah, rahsia, musibah yang Allah timpakan ke atas hamba dia? Baik, yang ke-9 dikatakan oleh tuan kitab, untuk menggilap kepribadian seorang muslim. Katanya, semua musibah itu akan menggilap dan menguatkan kepribadian seorang mukmin. Oleh kerana itu, tidaklah sia-sia Allah Ta'ala memilih Nabi-Nya untuk menjadi seorang anak yatim. Bila mana Muhammad bin Abdullah waktu itu dikandung oleh ibunya Aminah binti Wahab, lebih kurang berapa bulan? 3 bulan. Bapaknya Abdullah meninggal dunia. Maka dah tak ada bapa waktu dalam kandungan. Rasulullah tak pernah tengok yang dikatakan bapaknya. Lahir-lahir dah tak tengok muka bapa. Macam mana rupa Allah. Itu kita tak tahu, wallahu alam, macam mana Abdullah. Tapi kalau orang tanya Abdullah, Aminah, siapa lagi? Datuknya Abdul Muttalib, kemudian yang lainnya, macam mana akidah mereka? Sedangkan mereka tidak duduk di zaman Rasulullah. Maksud katanya bukan tak duduk zaman Rasulullah, artinya waktu itu Muhammad belum jadi seorang Nabi Rasul. Kan Nabi jadi Rasul 40 tahun umur. Datuknya Abdul Muttalib meninggal pada waktu itu. Nabi berusia berapa tahun? 8 tahun. Maknanya Muhammad belum Rasul. Macam mana akidah Abdul Muttalib? Begitu juga yang mati pada waktu sebelum Muhammad menjadi seorang Rasul, tapi mereka banyak berjasa dengan Muhammad Rasulullah.
Maknya meninggal waktu 6 tahun Muhammad, usia 6 tahun. Nak kata apa Aminah? Waktu itu akidahnya. Dan begitu juga bapaknya. Muhammad itu lahir daripada pasangan Abdullah dengan Aminah. Jadi kita nak kata apa dia? Dia adalah disebut sebagai mereka ini golongan ashabul fitrah. Ashabul fitrah ni mereka syurga. Syurga tempatnya. Kita boleh kata Abdullah bapa Nabi neraka. Jangan. Walaupun ada perbahasan. Macam mana dengan Aminah? Dia bukan ada akidah Islam pada waktu itu. Sebab Muhammad jadi Rasul 40 tahun. Baru dia disebut sebagai Rasul Allah. Sedangkan Aminah waktu itu meninggal dunia pada usia Muhammad 6 tahun. Ashabul fitrah. Syurga juga akhirnya. Datuknya Abdul Muttalib tak sempat bersama dengan Muhammad waktu jadi Rasul. Maka ashabul fitrah. Cuma Abu Talib dia besar. Maksud dia meninggal waktu Muhammad sudah menjadi Rasul di Mekah. Waktu sebelum Rasulullah hijrah dan sebelum berlakunya peristiwa Isra' wa Mi'raj. Abu Talib meninggal. Dan bila meninggal Abu Talib, dia tidak beriman dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia pak saudara. Jenuh Nabi cuba talqinkan, talqinu yaqin bimautikum, la ilaha illallah. Tu sunnahnya. Orang yang nazak kita talqinkan di telinga, talqin tu makna bercakap tadi. Paling kurang pun dia tak mau la ilaha illallah. Allah di telinga orang yang nak mati, nazak. Paling ringan kalau tak boleh Allah. Tak boleh tu, kira tu paling ringkas. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu. Tu yang bukan main-main, ejek-ejek. Tu zaman kita berbudak dulu. Itu zaman budak. Jangan mengejek-ejek. Tu sebenarnya singkatan daripada Allah. Tu dah paling habis. Allahu. Itu kumpulan rehan dulu. Tu bisik dia. Jadi jenuhlah Rasulullah. Tak mau juga Abu Talib tak sebut Abu Jahal di situ. Wahai Abu Talib, mu jangan ikut apa yang anak saudaramu sebut. Nampak? Sebelah Rasulullah, sebelah Abu Jahal. Akhirnya tak beriman Abu Talib. Ini matinya dalam keadaan kufur. Ini neraka. Ini neraka. Ya, paling ringan jamratain, 2 tapak kaki waktu itu, dengan yang dikatakan bara api neraka, sehingga diriwayatkan mendidih kepala otak Abu Talib. Itu paling ringan syiksaan azab neraka Allah. Bayangkan 2 tapak kaki daripada bara api neraka ni mendidih kepala otak, nak tahan macam mana tuan-tuan? Itu paling ringan nak sebut neraka azab. Nak ceritanya bagaimana Abu Talib dia mati kufur. Tapi Abdul Muttalib, Siti Aminah, bapaknya Abdullah, yang disebut tadi ashabul fitrah, mereka suci dan mereka akhirnya akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi artinya lahirnya Muhammad itu yatim dan musibah dah. Ya, musibah. Mak dah tak ada, bapak dah tak ada, yatim piatu. Waktu bulan Muharram, kan masih ada Muharram. Cari rumah anak yatim, cari anak-anak yatim, antara sunnahnya usap kepala, gang bubun kepala, tapak tangan dekat kepala anak yatim. Doa sikit, baca selawat sikit, Allahumma salli ala Muhammad, doa untuk keampunan dosa dan sebagainya. Riwayat menceritakan gugur dosa sebanyak mana rambut yang ada pada anak yatim. Banyak rambut anak yatim ni lebat budak, rambut lebat. Mana ada anak yatim botak? Kita je umur macam saya dah botak. Botak tengah, botak tepi dah. Nak ceritanya anak yatim lebat, gugur dosa sebanyak mana rambut yang ada pada atas kepala anak yatim. Sunnah.
Tu anak yatim yang disebut anak yatim piatu, anak yatim piatu. Tapi kita dah umur dah 70 ni, bukan lagi anak yatim dah tuan-tuan. Kita dah jadi macam raih yatim dah. Tu dah tak ada apa dah. Nama dia yatim dah tak ada apa. Cara yang kalau boleh sebelum akil balik. Jadi musibah bila mana Muhammad ni jadi anak yatim, Allah nak gilap rupanya diri Muhammad akhirnya menjadi seorang Nabi Rasul azim. Macam tu juga cerita Ammar bin Yasir. Bila mana mak dengan bapak dia mati diseksa oleh puak musyrikin di Mekah. Waktu itu belasan tahun umur Ammar, remaja awal masuk Islam dengan Nabi. Mak bapak dia meninggal seksaan tadi, maka nama Ammar bin Yasir naik tuan-tuan. Kumpulan yang kedua yang Nabi hantar ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Ammar kumpulan yang kedua bersama dengan Bilal bin Rabah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum. Yang kedua kumpulan tadi 3 orang. Tu Ammar hidup sampai usianya 88 tahun. Tu kira Ammar 88 tahun. Hidup di sehingga zaman Ali bin Abi Talib menjadi khalifah. Dan ketika itu berlaku peperangan Siffin. Ammar bin Yasir mati di dalam peperangan Siffin. Itu ceritanya. Anak yatim Ammar, tapi Allah pilih syahid. Nampak? Ini sahabat Nabi hebat, Ammar bin Yasir, walaupun anak yatim. Dan lagi disebut ada pun kanak-kanak yang tidak terdidik, biasanya kepribadiannya rosak dan tidak stabil. Sungguhnya ujian tersebut adalah bagaikan latihan berat yang boleh melahirkan kekuatan dan kecekalan. Maknanya musibah mak bapak mati ni jadi anak yatim ni ujian, menjadi satu latihan yang berat. Macam mana nak hidup ni? Jangan kita pandang hina pada anak yatim. Kamu dah tak ada mak bapak, jangan. Sebab itu bila Nabi dah mati dah anak-anak yang laki kecil, Ibrahim, Qasim, Abdullah, 3 orang anak laki Nabi meninggal waktu kecil. Orang-orang musyrikin Arab Quraisy hina, depa ejek Nabi. Dan dia kata, Muhammad, mu ni golongan batar. Mu ni batar. Apa dia batar ni? Batar ni orang yang tidak ada waris. Bila anak laki ni mati ni, bagi orang Arab, adat dia, orang ni tak ada waris ni, macam tak ada apalah. Tak ada kesempurnaan. Maka tak ada mulia, tak ada nilai dah. Waris tak ada. Kan kita baca dah sejarah jahiliah. Karat jahiliah waktu itu, anak perempuan lahir, bagi mereka tak ada apa, bunuh je. Tak ada apa manfaat, bunuh je anak perempuan. Jangan anak laki. Anak laki ni yang ni bagus. Bila lahir anak laki disanjung, anak perempuan jangan. Tak ingin pun kalau boleh doa. Kalau kita doa, bahasa doa kita berdoa, aku ni tak nak anak perempuan, tak nak anak perempuan, aku nak anak laki. Jadi bila Muhammad dah tak ada anak laki, Rasulullah tinggal Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulthum. 4 orang anak perempuan. Laki semua meninggal, 3 orang. Jadi mereka ejek batar. Lalu Allah pun turun surah Al-Kautsar ayat yang ketiga. Ini asbabun nuzul. Mereka ejek Nabi, golongan batar. Lalu Allah menyebut inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang yang membenci engkau itulah sebenarnya golongan batar yang terputus. Apa yang terputus? Yakni tafsir menyatakan terputus rahmat hubungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menempelak balik. Allah bagi balik, nampak? Depa yang hejek Muhammad, yang hina Muhammad batar, jangan. Walaupun musibah menimpa Muhammad Rasulullah, 3 anak laki habis semua mati kecil, tapi tak menjadi orang kata apa dia kehinaan terhadap Rasulullah. Rupanya Allah nak naikkan lagi Muhammad. Tak ada anak laki tapi ada anak perempuan. Seri Kandi semuanya berjihad, bermujahadah. Tak jadi masalah. Yang batal adalah mereka ni. Datang Musailamatul Kazzab pada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Satu ketika Abu Musa ni orang yang pandai baca Quran, sedap al-Ash'ari. Satu lagi Abu Hasan al-Ash'ari. Dia disebut fahaman akidah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, kan? Itu pengasas di antara Abu Hasan al-Ash'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi. Itu mazhab akidah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik.
Yang ni Abu Musa al-Ash'ari, pandai baca Quran, sedap baca Quran. Sampai satu ketika Abu Musa baca Quran, Nabi dengan Abu Bakar lalu di depan rumah Abu Musa, terhenti. Wahai Abu Bakar, sekejap, dengar sampai habis Abu Musa mengaji Quran. Sedap dengar. Nabi terhenti. Habis baca, baru berjalan balik. Ya, baik, maka bila mana datang Musalamah, tanya wahai Musa, adakah lagi wahyu turun pada Muhammad? Mereka tak panggil Rasulullah, Muhammad je, Samsing ni. Jadi kata Musa, ada pula, tak ada pula. Apa dia? Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Musailamatul Kazzab, aku pun pun ada ayat yang diturunkan pula dah, kata Musalamah Al-Kazzab. Ni Musalamah nama pun Al-Kazzab, penipu. Kazzab kan penipu, kazib, orang yang berdusta, bohong. Dia ngaku diri dia sebagai Nabi selepas Rasulullah wafat. Lagi hebat, Samsing tak Samsing Musalamatul Kazzab. Maka dia kata, aku pun ada ayat turun. Apa dia? Cuba baca. Dia pun baca, inna a'tayna kal khukhu. Pula dah, fasalli li rabbika azwaj inna syani'aka huwal ibla. Gila baba ke apa bunyi? Bunyi pun dah pelik dah. Bunyi dia nak buat seakan-akan surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya manusia yang paling taat kemuncak, siapa dia? Muhammad Rasulullah. Syurga balasan, Al-Kautsar nahar fil jannah. Baik, yang kedua ayat, fasalli li rabbika wanhar. Maka Allah perintah sembahyanglah kepada Tuhanmu dan wanhar, melakukan sembelihan kurban. Yang ketiga tadi, inna syani'aka huwal abtar. Kan susunan cantik bahasa maknanya. Orang yang membenci engkau wahai Muhammad, dialah golongan batar. Ada makna. Bila mana Musailamah kata, aku pun ada juga, inna a'tayna kal khukhu, macam nak keluar di tak hidung bunyi. Apa benda ayat yang baca? Satu, yang kedua, ya, fasalli li rabbika azwa. Bila mana dia fasalli li rabbika, itu betul dah, fasalli li rabbika azwaj. Apa benda azwaj? Tak ada kena mengena dan tak tersusun makna tu rekaan Musailamatul Kazzab. Yang ketiga bunyi lagi seronok. Disebut apa dia? Inna syani'aka huwal ibla. Pening Abu Musa Al-Ash'ari, gelak ngekik bahasa kita orang Perak yuk. Bila dengarkan Musailamah Al-Kazzab kata dia pun ada wahyu macam Quran turun. Nak cerita sikit lah tentang ayat itu, surah Al-Kautsar. Jadi tuan-tuan, artinya bila Nabi ni Allah uji dengan berbagai-bagai ujian dugaan, masuk waktu dia menjadi seorang anak yatim, nampak, tapi tidak sebenarnya suatu penghinaan dan bukan suatu pembalasan. Sebaliknya, seperti mana kata Syekh Dr. Sharaf Al-Qudah, tuan kitab ni sebut, sebaliknya hikmah untuk menggilak kepribadian mukmin walaupun anak yatim. Tu contoh yang diambil ni, anak yatim. Banyak lagi lah, kalau nak ambil contoh-contoh yang lain. Kalau sekiranya kita ditimpa musibah, hikmah dia, jangan bimbang. Allah hargai kesabaran kita. Allah uji dan Allah tahu nak letakkan kedudukan kita ni di mana tempat. Syurga tu dah tentu. Cumanya yang kita ni bagaimana besok di akhirat, sebelum kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dah letih di dunia, orang yang dah penat di dunia, orang yang dah berenang dalam peluhnya di dunia, maknanya penat berpeluh. Buat apa dia? Buat perjuangan membela Islam, menegakkan agama Islam. Peluh tu usah cerita, penat tu usah cerita, letih tu usah cerita. Tapi dalam kubur besok, Allah, peluh tu macam aircon gantinya, tuan-tuan. Sejuk kita esok dalam kubur. Tak tahulah tuan-tuan. Itu sebelum tidur balik nanti, maknanya sebelum kita tidur, kita menung-menungkan, ni aku panas ni dunia, pasang aircon. Esok kalau aku duduk dalam kubur, tu saya kata nanti, besok aja. Malam ni kalau panjang umur besok. Malam besok aku tak tidur dah di rumah, aku tidur di alam kubur. Agak-agak ada tak rasa macam aircon di sini? Dalam rumah ada aircon? Tak rasa macam ada aircon, tuan-tuan. Tapi kalau kita betul tadi berjuang, kita gantikan peluh penat itu dengan sejuk macam aircon dalam kubur. Bahkan Nabi kata, nam kanaumil arus,
Tidurlah kamu wahai pejuang, kamu dah letih penat berpeluh dulu di dunia, maka tidurlah kamu seumpama kanaumil arus, macam pengantin baru yang tidur. Macam mana agak-agak pengantin baru? Tak sedap. Memang pengantin baru ni, ya Allah tuan-tuan, kita dah tak ingat dah sebab dah lama jadi pengantin. Kalau tak percaya, kahwin lagi seorang. Itu di antaranya lah. Kalau berani lah macam. Kalau tak berani, di luar tu ada bawa borang KTB, borang kelab takut bini. Tuan-tuan sign bagi pada saya, kita daftar masuk dalam KTB, kelab takut bini tuan-tuan. Minta maaf lah ibu-ibu sekalian, kau marah pula ibu sekalian. Ustaz lain macam malam ni, semacam aja nak ceritanya. Yang tu ya, nak sebutnya apa dia, kita macam orang yang dilayan sewaktu jadi pengantin. Waktu bila? Di dalam kubur. Marhaban wa ahlan, sila masuk, kata Munkar dan Nakir. Sejuk bila tengok Munkar dan Nakir kita ni. Dipermudahkan urusan soalan, marabbuka man nabiyuka ma qiblatuka, mudah. Ada riwayat kata soalan Munkar Nakir ni bukan lama, paling lama pun sebulan. Soalan ditanya yang sama, tak dapat dia balun, tak dapat dia balun. Selagi tak dapat, katanya ada yang sebulan, ada yang tak sampai sebulan soalan Munkar dan Nakir. Dan selebihnya kalau dah tak dapat juga jawab, itu namanya siksaan. Siksaan kubur sampai bila? Sampai ila yaumi yub'atsun tadi, ayat yang saya baca tadi. Surah An-Nisa, surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Sampai kata Allah hari yaumul ba'ts, hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Tu yang katakan siksaan. Kalau orang yang beriman, sekali malaikat Munkar Nakir tanya kita, tetap soalan, tetap ditanya, yang jawab amalan. Lepas habis dapat jawab, tu yang Nabi kata fayattasya'u lahu madda basari, akan diluah ruang yang sempit tapi diluah oleh Allah Ta'ala seluas mata memandang. Wa yaftahu lahu babun ilal jannah, yang kedua dibuka di antara pintu-pintu syurga Allah. Kita dah ada bahang, lubang di antara lubang syurga Allah bagi orang yang beriman bertakwa. Yang kita nak rebut sekejap ni, masa yang ada lagi ni, baki yang ada ni tuan-tuan, umur yang ada, sisa baki umur yang ada. Sebab kita nak rasa macam mana yang pintu syurga dalam kubur terbuka dan dibuka oleh Allah Ta'ala. Kita tak pernah ni, baik rasa mati pun tak pernah, rasa azab kubur pun tak pernah, sebab kita tak mati lagi. Kalau nak tahu, mati dulu, baru tahu macam mana azab, macam mana yang dikatakan tadi, nikmat daripada lubang syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun pintu daripada pintu yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahang tu dah dapat dah. Tapi kita kena usaha sebelum kita mati ni. Inilah, mudah-mudahan sehari dua lagi ni banyakkan istighfar, taubat, ya, qada sembahyang, mana yang tak qada lagi, bab sedekah, infak, wakaf, jangan lupa insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya ada buat tabung yang jalan ke tidak ada depan tu. Saya sedang usaha membina bangunan tahfiz, namanya Ma'had Tahfiz Al-Khalidiyah, Kampung Sedikinta, Ipoh, Perak. Sekarang ni dah ada 40 lebih pelajar, dan insya-Allah siap bangunan tu nanti, maka selesalah tempat pelajar-pelajar tahfiz dia belajar. Ini tahfiz swasta, ni bukan kerajaan. Tadi pun saya pergi satu program taklimat yang dianjurkan oleh Persatuan Ma'had Tahfiz Negeri Perak. Orang kata masa depan pelajar-pelajar tahfiz. Bila diterangkan, dijelaskan oleh pihak Persatuan Ma'had Tahfiz Negeri Perak, oh jelas, alhamdulillah, ya. Nakkan tahfiz ni bukan sekadar tahfiz macam kita kata melepaskan batuk di tangga, tapi nasib mereka ni, pengurusan pentadbiran tahfiz, ya, perlu lihat dari sudut pelajaran yang seterusnya, lanjutan selepas habis 30 juzuk, ke mana mereka nak further studies ataupun mereka nak lanjutkan pelajaran. Yang kedua, peluang pekerjaan. Dia ada institut latihan, institut kemahiran Darul Ridwan, singkatannya IKDAR di Taiping. Ini khas untuk pelajar-pelajar tahfiz yang mereka dah habis 10 juzuk ataupun 20 juzuk ataupun habis 30 juzuk. Mereka boleh dapatkan satu latihan di IKDAR di Taiping, dan percuma, sehingga mereka akhirnya ada kemahiran dan boleh kerja. Itu banyak lagi lah. Itu sebahagian tadi di Hotel Sri Malaysia, pengurusan yang efisien, ya. Sekarang kita ada bina satu sistem
ya, sistem data. Jadi mak bapak boleh monitor daripada rumah, nak masuk yuran, nak bagi duit, monitor daripada rumah, tak payah kehadiran, nak tengok berapa juzuk dah anak dah hafal, kemudian bagaimana keputusan result exam, tu semua mak bapak dah boleh pantau daripada rumah. Sistem yang develop, yang nak dibangunkan, yang antaranya Mahat Tahfiz Negeri Perak yang pertama gunakan sistem ni, ya. Tadi daripada provider, daripada apa dia, Subang Jaya, Kuala Lumpur, Selangor datang, maka present cantik, memang canggih. Jadi itulah hasrat saya untuk Tahfiz Al-Khalidiyah ni. Dan saya akan fokuskan insya-Allah, selain daripada 30 juzuk, saya akan fokuskan bahasa. Satu bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggeris, yang ketiganya insya-Allah bahasa Mandarin, bahasa Cina. Jarang-jarang tahfiz yang buat bahasa Cina ni. Saya akan buat insya-Allah. Ada dah guru bahasa Cina. Makna nanti bukan setakat ni hauma je. Setakat ni hauma tak ada benda lah. Kan? Lu gua siapa, lu siapa. Tak ada benda. Makna dia boleh cakap Cina, nak pergi kedai spare part, nak pergi makna lu tak boleh tipu gua. Gitulah lebih kurang. Ya. Tu nak cakap apa dia? Ya. Masuknya saya akan buka nanti tingkatan 1, tingkatan 2, ambil menengah rendah 13 tahun 14 tahun. Bolehlah. Kau ada anak ataupun saudara yang nak masuk nanti, tapi saya tak buka lagi cikgu. Apa dia, sikit lagi lah, sikit masa nanti saya akan maklumkan. Kalau nak masuk nanti boleh bagi tahu pada saya insya-Allah. Cuma bangunan ni dalam proses apa dia, kumpul dana, dan target saya lebih kurang dalam 700,000, 700,000, dan baru kumpul lebih kurang hampir 60,000 dalam masa 2 minggu ni, baru 60,000. Jadi insya-Allah malam ni di Masjid Gopeng Lama ni, harap Copenhagen juga ni, Masjid Copenhagen ni 10,000 kot dalam tabung tu insya-Allah, mudah-mudahan. Tu tak ada cash tak apa, ada risalah di situ, risalah apa dia tahfiz tu boleh ambil, dan ada nombor akaun tahfiz. Boleh transfer, ada QRP pun boleh buat, transfer online pun boleh insya-Allah, ya. Kalau tak ada bawa cash, insya-Allah boleh buat transfer online. Dan harap ya, mudah-mudahan sumbangan infak wakaf yang diberikan oleh tuan-tuan, saya doakan ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu lakat tahura. Semoga Allah berikan ganjaran pada apa yang tuan-tuan berikan sebagai sumbangan wakaf, infak dan juga sedekah. Dan yang kedua, wa barakallahu fima abqaita, mudah-mudahan Allah berkati rezeki dan kehidupan tuan-tuan. Yang ketiga, wa ja'alallahu lakat tahura, semoga Allah bersihkan ya harta, diri dan juga jiwa daripada sifat-sifat mazmumah. Itu doa bagi penyumbang-penyumbang yang menyumbang dan bersedekah, infak harta di jalan Allah. InsyaAllah mudah-mudahan makbul. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal ghala ma la yakshifuhu ghayruka. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan, kita akan sambung nanti tentang kadang-kadang, ya, iaitu perkara yang ke-10. Yang 9 tu habis, masuk yang ke-10 nanti insya-Allah.